Yang pertama tadi adalah kenali diri sendiri. Betul. Mission and purpose. Second, know your audience. No audience, betul. Yang ketiga is know your competitor. Oh, kompetitor kena tahu. Ni kalau orang ni sorry. Ni kalau Yes. orang lokal kau tahu kompetitor, dia pergi hantar barang kat tempat dia. Betul. Orang Kalau kita. siapa nak cari bomo-bomo, saya ada bomo-bomo tu, boleh klik link kat bawah. Kita cari solusi. Okay, so selamat datang Encik Azim ke podcast Kita Cari Solusi. Yes, terima kasih. So dia macam ni sebenarnya. Jadi beberapa hari lepas saya ada buka soalan dekat saya punya media sosial. Saya cakap, ni kalau aku panggil orang businessman ni ataupun consultant business ni, korang nak aku panggil siapa? Jadi ramai komen, Dip, boleh tak panggil branding punya orang? Dip, boleh tak panggil marketing punya orang? Okay. So tanpa basa-basi, aku bawakan korang. Ini dia Encik Azim. Dia memang branding guru. Ya, betul. So kalau orang kata branding guru, inilah orang dia, master. Dan saya sendiri secara peribadi memang banyak ikut pengembangan Encik Azim dari segi orang kata membantu peniaga kecil untuk mengembangkan peniaga diorang. Dari segi branding, marketing. Tapi untuk topik kali ni, takut saya cakap banyak tersalah, saya serahkan sajalah kepada Sifu dia. Kita ambil pada konteks branding tau. So Encik Azim, jadi kalau kita nak buat branding let's say katakan saya ni orang baru niaga. Aku ni niaga baju, katakan aku niaga baju, nasi lemak ke makanan. Tiba-tiba datang jumpa Encik Azim duduk. Encik Azim, saya nak buat branding. Saya patut buat apa tu soalan dia. Soalan dia. Tu macam mana? Okay, straightforward kepada siapa yang macam baru nak start business, saya harus memberi cabaran yang you guys tak perlu buat branding pun untuk awal-awal ni. Okay. tak perlu. So you guys kena buat marketing, buat sale dulu. Okay. Sebab apa? Proses branding ni cost dia mahal. Dan dia sangat long term, ataupun dia punya result tu dia ambil dia ke masa yang lama. Oh, so branding bukan hari ni buat, besok jadi, lusa jadi, Bukan. minggu depan, setahun tak ada lah. Bukan. Sebab contohlah kalau awak nak buat baju, so of course awak perlukan traction, awak perlukan sales. So kalau buat branding dia perlu ambil masa setahun selepas tu baru akan datang connection on traction tu sendiri. So basically untuk orang yang baru nak start berniaga, korang buat marketing, korang buat sale je dulu. Jual dulu barang dulu. Okay. Melainkan ada satu konteks, melainkan korang memang nak betul buat benda ni proper, dan memang akan long term, yang korang nampak benda ni boleh scale besar. Itu baru korang buat branding. Kalau nak niaga saja-saja tak payahlah. Betul, nak bagi saja kan, setakat untung bulanan tu 2-3 ribu untung tu, dia ada dua konteks lah. Satu buat marketing je lah, ataupun second, kalau untung setakat 2-3 ribu tu, kerja je lah. Deep mat. Kalau buat bisnes kan, buat bisnes 2-3 ribu kan, kerja je lah. Sebab apa? Kalau kita buat bisnes ni, kita dah ada macam banyak benda kena fikir tau. Logistik, produk, packaging, customer, sale pula, pricing. Dia terlalu banyak benda. And then end up bulanan tu, hujung tu 2-3 ribu je. Kau kerja lah bang. Betul. Kau kerja. Kau kerja, kau balik habis office hour, kau balik, kau lebih rehat dengan family. So kalau korang nak buat branding, Cik Azim sarankan kena ada 5 juta sebulan. Macam tu ada? Ada impian yang macam tu. Ada impian, betul. Impian tak salah, betul. Perlu ada impian macam tu sebab of course orang nak buat branding dia ada freedom of time, dia ada freedom of money. So tak adalah macam kalau kita ada family, kita buat bisnes tu seadanya saja. Jadi kadang family kita ada sakit, mungkin dia punya operation tu 15,000, 20,000. Betul. Of course family members kita akan cari orang yang berniaga. So kita pula 2-3 ribu je untung. Alamak. Dah lah selalu tak boleh datang family gathering. Tak datang family gathering, duit pun tak ada. Apa dah nak. So kita memang panggil orang yang betul untuk duduk kat sini bercerita tentang branding. Dia punya value branding dia tu million, billion. Kalau korang datang sini, bang, aku nak niaga 2-3 ribu untung. Jangan. Ini bukan platform. Slide pergi tengok tempat lain. Betul. So korang kena tengok saya punya podcast ni dengan Adib. Sebab apa? Sebab saya punya current client saya tengah attend sekarang, ada dua. Satu adalah company Beyond yang ke arah IPO dalam masa 2 tahun ni. Dan saya adalah salah seorang partner daripada bisnes diorang. So knowledge yang saya nak share dekat sini adalah knowledge yang big company punya game, saya cuba customize kepada local SME. Takut nanti takkan aku nak pergi sampai IPO, aku baru nak niaga pergi IPO je. Tapi boleh tak shortkan sikit? Ni orang kata sisipan dia.
IPO tu apa IPO? Ni boleh share kat dia orang. Yes, IPO tu kalau bahasa mudahnya, kalau pernah tengok dulu dekat TV, dekat berita, kita ada bursa saham. Okey, Hari yang ni- ada cat. Hari ni Okey. bursa saham ditutup rendah. Ha. Benda macam tu. TV3. Betul. So company tu tidak di-own oleh seorang ataupun satu company, tapi dia ada public sharing. Which is orang company public pun boleh ada share dalam company tu sendiri. Ibarat kalau saya buka kedai nasi lemak, Encik Azim pun ada dekat situ Betul. juga. Oh, itu Betul. IPO macam tu Betul. Bursa saham. So dalam situ dia akan dapat fund yang lebih besar lah. Kalau kita tengok growth tentang Speedmart, kenapa dia boleh buka tiba-tiba ramai. Speedmart dia belum lagi kat arah IPO. Mesti DIY je. Mesti dia. Okey. Kan ada satu fasa tu, dulu mesti DIY dekat dalam mall. Betul. Ada tiba-tiba suddenly dia buka dekat shop lot. Okey. Dan Betul. tiba banyak pula shop lot Macam mesti cendawan, DIY. tiba-tiba banyak Sebab dia dah masuk bursa saham, dia dapat banyak public punya funding. funding. And then dia adalah modal untuk buka cawangan yang banyak. Oh, okey. Yes. Itu IPO ni kita lari sikit lah sebab Okey. mungkin ada yang nak tanya apa IPO. Alah IPO Cik Azim cakap handle beyond bawa IPO. Apa IPO? Itulah IPO. Kalau korang nak dapat fund juta-juta, kena pergi IPO, betul? Betul. Bahasa mudah dia kan. Yes. Kalau kita nak check fund, kita kena ada kat bursa saham, baru investor percaya. Time tu kau nak minta invest 1 juta, 5 juta, 1 juta not level lah. Dia selalu runcit namanya tu. Juta meruncit. Wajar. Dia macam lebih ni. Okay. Sebab apa? Sebab saya suka membawa usahawan kita, walaupun you berniaga pisang goreng, walaupun you berniaga baju yang biasa, tolong ada satu impian untuk besar. Sebab benefit kita tu kalau kita buat betul-betul, kita boleh bagi manfaat lebih besar lagi. Especially kepada family kita lah. Betul. Gitu. Jadi tak, orang kata kalau nak boleh niaga kena ada cita-cita besar dulu. Betul. Alang-alang angan-angan percuma. Setuju. Tak bayar. Setuju. Okay. So balik kepada branding tadi. Balik pada branding tu kalau anda kata tu lah tadi. Kalau saya duduk saya nak buat branding ni, apa patut saya buat tadi tu? Tadi kalau cakap kalau anda kata kau setakat niaga 2,000 3,000, kau tak payah buat branding. Kau niaga je lah dik. Kalau setakat kau untung rugi cuma dapat sebulan 1,000, tak payah. Kau kerja je lah kat kilang lagi elok. Bunyi dia macam bahasa kasar dia. Bahasa kasar dia. Tapi tak ada niat pun. Tak ada niat. Niat saya bagi tu niat saya lah. Kau kena kecam lah kan. So niat saya kat sini is buat berimpian besar. Impian besar. Dan kita rancang step by step tu ke arah impian tu. Alright, betul. Cakap. Jadi macam mana kalau saya datang nak buat branding? So apa yang patut saya ada tu? Okay, soalan ni saya akan tanya kepada big company dan juga small company. So soalan tu adalah soalan yang sama juga lah. Okay. So mungkin saya boleh cakap tentang konsep ataupun step macam mana nak buat branding tu sendiri. So basically kalau nak buat branding ada beberapa fasa. Alright. Tapi apa yang boleh di-applicable kepada SME kita? First one, kena tahu kenapa you buat business. Okay, peniaga kecil, tolong ambil pen. Sorry, saya potong. Yes, Ambil betul. pen, ambil nota, tulis sekarang. Kalau Yes. tak, kau download je lah video ni. Alright, so pertama sekali tadi apa? Kenapa you nak buat business? Kenapa nak buat business? The big Betul. why tu The big Betul. why. Okay. Saya spesifikkan sikit lagi. Sebenarnya apa purpose you buat buat business? Business? Saya ulang balik, boleh cut nanti. Balik. Kalau nak buat branding, first you kena tahu your purpose buat business. Second, you kena tahu mission you in order capai purpose tu. Okay. So ask yourself balik, kenapa you nak buat business ni? Adakah dia sekadar duit saja? Saya minta maaf kepada SME kat luar sana, kalau you punya impian sekadar nak buat duit, saya boleh cakap korang takkan tahan lama. So saya just bagi satu berita buruk kepada korang. Siapa yang ada berasaskan duit untuk menjadi korang punya pillars for business, Okay. you guys cannot sustain very long time. Okay. Sebab asas tu kepada duit. Dan kalau dalam Islam sendiri pun, kalau Nabi pernah cakap, kalau you mencari satu gunung harta, you akan mencari harta gunung yang kedua. Betul. Sebab duit takkan pernah cukup. So please get back balik kenapa kita nak buat business. Adakah untuk family kita, adakah untuk kita help orang sekeliling kita. Get to know yourself dulu sebelum step yang kedua adalah get to know your audience. Okay, jadi jangan letak duit tu sebagai kita punya priority utama lah. Walaupun yes, kita tahu duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Yes, itu kita tahu. Tapi daripada segi fundamentalnya, dari segi cara berfikir, dari segi niat, jangan letakkan duit itu sebagai keutamaan. Betul. Okay. Dia boleh jadi keutamaan, tapi priority nombor 3, nombor 4. So your mission, your purpose tu kena datang nombor 1 dulu. Dan mungkin duit tu akan datang nombor 3, nombor 4. Ada lagi benda lain kat atas tu ya. Banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas tu baru kita fikir audien kita dia nak niaga apa. Macam tu. Okay, bila kita dah buat mission and purpose, step yang kedua adalah get to know your audience. So your audience ni mungkin you peniaga kecil, you ada kat localized punya area. Mungkin you punya business ni hanyalah orang yang datang 5 hingga 10 km untuk datang kedai you.
So you have to know dekat you punya audience ni, apa antara problem yang ada, apa antara solution you boleh provide. Maksudnya kita fokus on local dulu lah. Ataupun circle kita dulu, macam tu dulu lah. Betul tak? Betul. Sebab kalau tanya tentang SME punya level ni, ataupun peniaga kecil ni, of course dia tak ada modal untuk pergi besar. Okay. Betul. So antara yang paling cepat kita boleh buat adalah surrounding area, localize. 5 hingga 10 km around. So get to know apa antara problem yang ada dekat market tu, dan apa solution you boleh buat. Maksudnya ini kecil dulu lah. Maksudnya dengan orang kata tak ada modal besar sangat. Jadi kalau korang punya modal ciput-ciput itu je ada, kita fokus on local dululah. Betul. Okay. So kalau let's say katakan kalau kita nak pergi big macam mana pula? Memang kena ada modal ke kalau nak pergi big ni? Okay, sebelum saya masuk jawapan yang panjang kan, saya suka nak bawa audience dalam hari ni. Saya nak beritahu maksud bisnes tu apa sebenarnya. Boleh ke? Boleh. Business apa? Okay. So sebenarnya definition of business tu apabila kita ada solution untuk masalah seseorang. Okay. So orang tu bayar kita untuk solution tu. Transaksi tu dipanggil business. Okay, your problem is my business. Betul. Okay, contoh saya tanya awak, kalau kenapa bengkel kereta wujud? Sebab kereta rosak ada masalah. Yes. Saya tak boleh betulkan. Betul. Kenapa kedai makan wujud? Sebab saya tak boleh nak masak kat rumah, saya sibuk. Kan? So business akan wujud bila kita tahu masalah orang dan kita ada solution benda tu, baru kita akan ada transaksi dipanggil sebagai business. Ramai orang salah faham bisnes ni adalah you ambil produk raw material murah, you jual mahal sikit, you ada untung, you untung. Okay. Itu definition betul. Tapi fundamentalnya, asasnya when you have solution for somebody and then diorang bayar you duit, okay, you ada business lah. Okay. Jadi korang kena lock otak. Aku nak buat bisnes, aku kena selesaikan masalah orang. Buat bisnes, selesaikan masalah orang. Kalau bila dah tahu benda tu, ramai ke ada masalah tu? Okay. Itu yang tadi yang audience tu. Okay, nombor 2 tu. Soalan ni adalah, okay, kita nampak kat market ada problem ni. And then ramai ke ada orang ada problem ni. And then barulah you tahu, okay, kita boleh buat duit dengan benda ni sebab ramai orang ada masalah tadi. Baru dipanggil sebagai market opportunity. Okay, market opportunity. Okay, contoh saya bagi simple mudah lah. Awak rasa peniaga pisang goreng kat tepi jalan kan, dia selesaikan masalah apa? Lapar. Kan? Betul. Lapar. And then kalau mostly orang beli lepas balik kerja. Betul. And then nak ada snack sikit. Sikit. Untuk spend time dengan family. Betul. So peniaga tepi jalan sebenarnya korang bukan saja jual produk. Korang menjual solution orang ada makanan untuk spend family time. Okay, sama dengan kita cari solusi ni lah. Yes. Untuk berniaga, betul. ada masalah niaga, kita cari solusi. Betul. So you have to understand, you wujud, business you wujud, you sendiri wujud sebab you nak solvekan masalah apa. Okay. Bila you faham context of, okay, kita nak buat produk ni sebab kita nak solvekan problem ni. Ramai tak ada orang problem tu. Okay, you have market opportunity and then you go for it. Yes. Faham. Yang pertama tadi adalah kenali diri sendiri. Betul. Mission and purpose. Second, you know your audience. Betul. Yang ketiga is know your competitor. Kompetitor kena tahu. Ni kalau orang ni sorry. Ni kalau orang lokal kau tahu kompetitor, dia pergi hantar barang kat tempat dia. Betul. Kalau siapa nak cari bomoh-bomoh, saya ada bomoh-bomoh tu, boleh klik link kat bawah. Ini bomoh ni memang lain level. Betul. Kita kena aware dalam dunia ni tak ada benda baru produk yang dicipta dan kita saja buat benda tu. Okay. Saya jumpa ramai entrepreneur, Azim, aku punya produk ni dalam dunia ada satu je, Azim. Tak ada kompetitor. Akulah yang pertama. Saya boleh maki saya boleh maki lah dia. Rasa macam dia lah orang yang pertama, belong on me. Dia lah founder, dia lah pencipta benda tu. Saya minta maaf, anda tidak buat market research yang secukupnya. Okay. Dalam dunia ni kita ada, dalam Malaysia sendiri pun kita ada 33 juta rakyat betul. Dan peniaga pun ramai juga, 10 juta lebih. So ada orang buat produk sama macam kita. So bila kita nak buat bisnes, step yang ketiga adalah get to know your competitors. Sebagai contoh, saya ambil contoh pisang goreng tadi lah. Kalau kita buat pisang goreng kat satu kawasan tu, satu jalan tu kan, mungkin ada beberapa orang jual snack-snack yang lain juga. Kompetitor, betul. Okay. Ada orang jual popiah, ada orang jual, lepas tu dia jual bubur dan sebagainya. You walaupun tak jual produk yang sama, you tengah compete juga dengan peniaga yang lain. Sebab apa? Problem yang wujud adalah orang datang situ, dia nak cari snack untuk makan dengan family. Betul. So diorang ada budget RM10 ataupun RM15. Betul. You kena compete benda tu dengan peniaga bubur, kompetitor lain. Peniaga popiah tadi tu, you kena compete. Okay. So you have competition walaupun diorang bukan jual produk yang sama.
Okay. Tapi you solvekan problem yang sama. So you have to compete lah. Betul lah. Barang solve the problem yang sama, barang saja berbeza. Betul. So kalau kat situ apa yang patut dibuat oleh peniaga goreng pisang tu? Yes. Tadi dalam step nombor 3 adalah get to know your competitors. Okay. Ada tak orang yang solvekan problem yang sama? Okay. Selepas tu akan datang your dipanggil sebagai positioning. Branding positioning. Betul. Okay. How Asyik. we can be differ from other competitor yang ada kat situ. Let's say ada kat pasar malam ada 20 peniaga, and then mungkin ada yang tak ada sama produk macam kita. Alright. Tapi orang yang datang pergi pasar malam, diorang ada certain amount of budget. Betul. Dan kita kena berkongsi budget tu dengan pedagang-pedagang yang Pedagang lain. lain, Betul tak? betul. Dan tu dia panggil Betul. market share. Okay. Okay. So maksudnya you punya advertising dekat you punya kemah tu Kemah. kena something yang really attract orang lah. Oh. Something yang besar. Mungkin tagline you, mungkin gambar produk pisang goreng tu ada asap-asap sikit, crunchy. Crunchy, Sebagainya okay, tu okay. barulah you akan stand out berbanding competitor. Competitor. Walaupun dekat pasar malam tu tak ada orang jual pisang goreng, tapi you tengah compete dengan orang lain yang jual, yang solvekan problem yang sama. Okay, jadi maksudnya dekat pasar, walaupun orang cakap makanan berbeza-beza, tapi the value bagi saya, apa kata, problem dia adalah semua sama, menyelesaikan Betul. masalah orang Betul. tentang lapar. Kan? Betul. Dia Sebab- kalau dia pergi ke teknikal, dia macam lah, logik lah. Dia term dia. Tapi kalau guna istilah pasar, orang cakap, kalau orang biasa lah kalau macam Yes. saya sebagai rakyat umum ni, masyarakat umum, orang katakanlah tak ada knowledge langsung pasang bisnes, saya cakap sama je pasar tu. Makanan banyak juga. Pisang goreng Yes. itu sama, dia tak ada beza. Tapi betul. kalau dari segi value optik seorang branding, marketing, optik dia dah berbeza memandang Betul. Oh, So itu 3 step yang asas kena buat. Of course kalau pergi dekat branding agency, diorang akan charge mahal sebab diorang akan buat market research yang sangat tara, yang sangat tepat, sangat detail diorang buat market research. Tapi apa yang peniaga kita boleh buat is kita buat secara observation. Kita tengok, kita buat discussion sikit, and then kita observe, kita jalan-jalan sikit. Okay, surrounding area ni tak ada lagi orang jual ni. And then kalau ada orang jual, macam kita jadi different sikit dengan daripada dia. competitor tu. Oh. Janganlah orang jual pisang goreng sebelah, awak pun sama, lebih kurang sama. Dah lah supplier kemah sama, supplier bekas tu sama, kau sama je dengan orang. Okay. Letakkan diri korang sebagai, korang pun pembeli. Buat satu simulation. Okay, datang kat kedai ni, kita ada 3-4 kedai. Macam mana you guys nak nampakkan menarik untuk audience tadi Audience tu? tadi. Okay. So buat simulation. Buat simulation supaya kita tidak SS. Apa SS? Shock Shock sendiri. sendiri. Aduh, ini masalah utama untuk kita punya peniaga SME. Dia ingat dia punya produk tu terpaling bagus, terpaling sedap, tapi sebenarnya kadang shock sendiri. Okay. Kalau awak pergi kedai nasi lemak kan, saya rasa semua peniaga nasi lemak yang memasak nasi lemak tu semua akan claim dia punya nasi lemak paling best. Betul. Ini adalah isu. Betul. So orang kata nasi lemak Bang Sudu lagi sedap, nasi lemak ni lagi sedap. Saya rasa macam semua orang ada preference masing-masing. Betul. Kenapa nak positionkan you punya produk based on benda yang subjektif? Okay. Sedap tu pun subjektif. Betul. Saya bagi satu tips. Ini untuk konteks makanan. Alright. Okay, kalau you ada satu kedai makan, Uh-uh. orang akan tanya, kalau nak makan kat sini sedap tak? Sedap. Usually untuk business owner, kalau awak Tokyo kedai makan lah. Okay, kedai awak sedap tak? Sedap. 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 Okay, kalau jawapan ni 5 markah punya jawapan, awak nak pergi macam mana? Tadi yang sedap tu bukan 1 markah punya jawapan. Kalau 5 markah? Susah juga. Sama semua. Okay, ni saya bagi tips untuk peniaga kedai makan ataupun peniaga F&B. Please dapatkan rating untuk orang rate makanan you sedap level berapa. Okay. Contoh, awak pula tanya saya. Okay. Awak tanya saya kedai makan saya sedap tak? Kedai makan awak sedap ke? Okay, alhamdulillah abang, selama setahun ni kami dah dapat 5,000 orang yang bagi 5 star rating sedap. Sedap gila lah tu namanya. So sebab sedap tu adalah konteks yang subjektif. Betul. So, Betul. kita kena cari cara untuk objektifkan yang subjektif tu. Sebab orang still nak tahu sedap tak sedap. Tapi bila saya bagi nombor tadi, 5,000 orang bagi 5 star rating sedap, apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Dah betul sedap. Lah, dah sedap. Betul. Ha. Kalau cakap ni sedap. Betul lah, selalu jadi dilema Betul. untuk couple-couple kat luar pula. Yes. Bang, ni macam mana? Sedap. Ni sedap. Ni sedap. Habis Betul. mana satu yang paling sedap? Entah, semua sedap. Ha. Hisap. Yes. So salah satu klien saya yang saya buat adalah dia localize punya company juga. So saya minta dia buat Google review.
So setiap pelanggan yang beli datang, minta diorang review dekat Google. Dan Alhamdulillah sekarang dekat Google review company dia, ada 1,500 orang yang bagi 5 star rating. Wah. So kalau orang tanya company ni bagus ke? Bagus lah. Saya tak nak saya claim. Yang ni kita bagi Google review. Oh. Jawapan dia lain tau. Betul. Kalau you bagus, you tak boleh cakap you bagus, you kena orang lain cakap you Cakap bagus. Itu tips Oh. untuk peniaga kita kat luar sana. So kita tak boleh nak short sendiri cakap aku bagus. Tak ada. Aku nak tengok apa orang cakap pasal kau. Kalau orang cakap kau bagus, bagus lah kau. Kalau kau cakap bagus, mestilah dah kau owner, mesti kau cakap bagus. Yes. So semua peniaga kecil kita, saya bagi tips, jangan short sendiri. Dapatkan feedback daripada pelanggan juga dalam masa yang sama. Dan please be aware tentang benda-benda yang subjektif. Benda-benda yang sedap, cepat dan Cepat, sebagainya. pantas. Dapatkan nombor dia. Apa nombor dia? Kalau sedap rating berapa? Baru kita menjadi lebih bagus daripada kompetitor kita tadi. Kompetitor lain. So dalam 3 step tu pun saya dah bagi step macam mana untuk improvise orang punya Betul, strategi tu juga. Ni bukan bercerita tentang branding tau. Ni dah macam kau dah kena execute, kau dah macam mana pelaksanaan tu. Dah nampak macam mana kau nak kerja tu, dah nampak dah sebenarnya kat sini. Nak saya bagi masuk branding ke? Boleh lah. Okay. Dia lain. Dia POV Boleh, setiap orang beza-beza. Boleh. Kemarin yang ni cakap ini cakap macam ni. Ni kita nak dengar daripada branding guru branding. Boleh. So of course kalau tanya pasal branding dekat filosofer satu dunia ada macam-macam maksud dan sebagainya. Betul. Tapi yang saya pegang untuk saya dan juga saya punya klien, branding ni adalah apa yang orang rasa tentang you punya servis, produk dan company. Apa yang orang rasa tentang diri kita. Yes. Macam ni kita nak buatkan orang ada rasa benda tu. Contohnya dia bukan masuk tentang logo tau. Ramai orang salah faham branding ni adalah logo. Benda tu bukan totally salah. Betul. Tapi logo hanyalah salah satu branding visual untuk company kita. Betul. Tapi maksud branding yang saya pegang adalah macam mana kita nak buatkan orang rasa, orang ada pendapat tentang kita punya produk, servis dan juga company. Macam mana kalau nak buat orang rasa, kalau anda kata makanan mungkin orang boleh rasa lah. Kalau macam baju macam mana orang nak rasa? Okey, contohnya kalau awak lapar, ni ada agak kontroversi sikit lah. Kalau awak lapar, awak ada 2 pilihan. Satu adalah awak dine in dekat kedai makan yang serve lauk. Okay. And then second awak makan dekat McD yang drive thru. So awak rasa yang mana lebih bagus untuk awak? Yang pertama lah. Yang pertama lah. Sebab sebab dia bagi lauk semua nampak kan bagi saya. Awak boleh pilih ada nasi pula tu kan. Betul. So kedai tu dia buat branding kat arah macam tu. Dan branding di McDonald, diorang buat servis yang fast. Okay. So branding positioning company akan berbeza mengikut cara diorang buat branding positioning. McD tak nak cover orang yang nak dine in, pilih lauk sebagainya tu, cedok tu tambah lauk tak ada, nasi tambah tak ada. Dia tak nak cover situ. Tapi branding kedai makan, restoran, dia memilih ke arah macam tu sebab ada orang macam awak. Target audien berbeza. Betul. Orang tu value benda macam tu. Especially bila bawa family. Kan bila buat family, mak mertua dan sebagainya tu, of course kita suka benda-benda yang macam tu. Betul. Sebab kita nak raikan family tu. Betul. Jadi untuk korang semua, jadi nak kena confirmkan target audien korang lah. Betul. Target audien kau nak let's say katakan peniaga apa saja, kena confirmkan pertama selesaikan masalah. Lepas tu kita kena tahu audien kita nak audien yang macam mana. Kebanyakan dia orang ni tak ada. Kalau tanya saya pengalaman peribadi, kalau tanya dekat dia orang, nak niaga apa? Niaga baju. Niaga kepada siapa? Semua orang. Boleh ke? Niaga aku tak ada. Aku nak niaga semua orang. Semua orang beli. Semua orang makan. Boleh. Tak salah. Tak salah Nanti letih lah. Penat lah. Lepas tu jadi dia akan jadi letih. So teruk lah market sekarang. Tak ada orang beli lah. Orang tak ada duit lah. Gaji kena buang kerja, PKP semua tu. Tapi kena tahu, kalau you're targeting the right segment of market, orang ada duit. Ada certain company 1 minggu pun 2 something millions niche produk yang sama. Kenapa orang boleh making money dan you tak boleh making money? You jual produk yang lebih kurang sama je. Okay. So kat sini akan datangnya strategi marketing dan sebagainya lah. Sebab you total rakyat Malaysia ada 32 juta ataupun 33 sekarang ni. So segment market tu yang membezakan audience kita. Okay, so, betul. So segment market dia beza-beza. Dia macam-macam value yang diorang lihat. Of course branding ni dia berat untuk saya bawa kat sini. Betul. Saya cuba simplify kat sini. Okay, contoh. Sebab bila saya dengar macam, alah, terangkat-angkat buntut macam, alah, beratnya kat mana nak cerita daripada awal. Okay, contoh saya bagi satu sampel macam ni branding positioning berlaku. Okay, kalau saya tanya awak kan, nasi kukus, siapakah target audience dia? Siapa yang boleh makan nasi kukus?
umurnya. Umur, kalau pergi ke umur, budak sekolah rendah boleh makan. Tadika around 7 tahun ke atas lah semua boleh makan dah. Kan sampai pencen pun dah ada Betul, 20 orang 30 orang cucu pun Boleh makan. still boleh makan. Betul. So typically kalau orang tanya, kalau you jual nasi kukus, target audience you adalah semua orang. Itu typical kita punya peniaga. Peniaga, okey. Contoh. Menarik ni, terus. Okay, contoh. Kalau saya tanya bos nasi kukus Tonggek. Takkanlah dekat awet tu. Okay, ada satu brand nasi kukus Tonggek. Dia jual nasi kukus juga. Okey. Tapi cara advertising dia, sebab dia dah tahu segmen market dia adalah orang yang nak datang nak buat Instagram story dan sebagainya. So cara dia susun produk dia, advertising wise dan product wise, advertising dia guna warna-warna yang cerah, warna-warna merah, warna-warna orange. And then ada sotong tu sampai ke dalam tin. Dalam sotong and then kena cabut baru jatuh kuah dia tu. Okey. So dia dah tahu audience dia siapa, umur dia berapa, behavior dia macam mana. Dia buatlah produk yang macam tu. Oh, jadi dia target kalau macam ada elemen-elemen, orang kata elemen-elemen entertainment. Selalu makanan tak ada elemen entertainment. Bagi saya kalau dia letak sotong, tarik, dia ada entertainment punya elemen dalam makanan. So budak-budak pun buat story, kongsi dekat social media. Jadi audiens dia banyak kepada anak-anak muda. Yes. So satu produk yang sama, tapi bila kita tengok berlainannya segmen market, kita akan nampak cara diorang buat produk, cara diorang buat marketing berbeza. Betul. Itu dipanggil branding positioning lah. Okay, tak apa. Kita tak nak cover mass market yang besar sangat. Kita nak cover really certain group sebab kita boleh narrow down kan solusi marketing tu. And then dapatlah tadi poster-poster tu. So orang datang mostly like this 90% semua orang akan Instagram benda tu. Betul. Akan share dalam group WhatsApp, share dalam Instagram story dan sebagainya. Okay. Itu branding positioning. Dan kepada semua usahawan kecil kat luar sana, please bear in mind jadi unik sikit berbanding kita punya kompetitor dekat luar sana. Dan itu akan membezakan kita dengan luar sana. Dengan peniaga lain. Betul. So be unique pun part of branding jugalah. Betul. Okay. Saya ingat tak ada. Saya ingat kau jadi je lah sama dengan orang lain, tak perlu nak different. Yes. So kalau anda kata different ni, ni yang menarik. Diorang cakap different macam mana? Kalau kita nak tahu kita different dengan orang lain, ni sorry different tu dia macam terlalu mainstream tau. Different dia macam mana sebenarnya patut aku buat Kalau dia nasi lemak ayam, aku letak ayam 2. Itu pun different juga. Okay. Dia macam mana? Definisi different tu. Different tu. Kadang memikir different tu. Okay, faham. Maksud asas branding adalah macam mana kita bagi orang rasa tentang kita punya produk, service dan company kan. So nak bagi orang rasa differently tu, contoh saya bagi situasi yang sangat simple. Mungkin dulu zaman awak sekolah dulu, awak ada satu gerai nasi lemak dan dia dah buka lama dah. So, sampai awak dah besar pun still lagi makcik yang jual nasi lemak tu. Betul. Kan? Walaupun dalam masa yang sama dia tak ada logo, dia tak ada banner besar-besar, dia punya tu just a humble gerai nasi lemak yang biasa. Okay. Tapi macam mana makcik tu buat awak rasa? Bila awak datang tu mungkin dia senyum. Betul. Mungkin dia tanya. Betul. And then dia familiar. Hari ni nak lauk sama ke? So service experience tu adalah branding. So awak rasa connected dengan makcik tu, mungkin dia rasa macam mak-mak punya vibes. Betul. Dan dia rasa macam harga dia murah. Dan kita rasa selesa untuk pergi dengan makcik tu. Makcik yang tak ada logo, makcik yang tak ada banner dan sebagainya, itu branding yang dia buat. Rasa tu kita. Betul. Kita rasa connected, kita rasa dekat. Okay. Itulah branding. Alright. Branding bukan logo ya. Salah satu saja branding adalah logo. Dan kenapa makcik tu boleh sustain sehingga 10 tahun, 15 tahun kalau tak buat branding? Betul. Dia buat branding tanpa dia sedar. Sebab dia tahu aku kena layan customer aku baik, sebab dia akan datang repeated setiap hari. Betul. Itulah branding. So nak bagi orang rasa different, mungkin cara kita antaranya adalah satu advertising. So poster kita mungkin lebih besar, kita lebih menarik. Makanan tu kalau panas-panas tu tunjukkan api meleleh, crunchy dan sebagainya lah. Advertising wise. Second wise dekat customer experience. Customer experience pula. Saya rasa mungkin awak pernah pergi kedai makan. Pernah, kalau muka dia muka petak, dia datang muka macam layan-layan, apa awak rasa? Malas lah. Kau ni nak niaga tak niaga? Betul. Aku nak beli ni. Aku nak bayar ni. So branding boleh dibuat melalui customer experience juga. Your customer service. Okay, so kita clarify kejap. Jadi be different ni dia banyak part, banyak angle sebenarnya. Dia jangan korang jangan lock kalau letak tu be different je packaging. Be different logo je harga, logo. Bukan. Dia banyak aspek lah sebenarnya.
kalau ikutkan, kalau anda kata daripada Cik Azim sendiri, kalau nak bagi, kalau ni untuk ni kita terus straight to the point lah. Kalau aku nak jadi beza, aku kena beza dekat angle mana? Kita straight. Sebab marketing pun boleh beza juga. Boleh. Rasa pun boleh beza juga. Tapi Betul. dari segi sudut pandang profesional, branding guru, dia akan cakap ini adalah, orang kata ini yang paling berkesan lah selalunya. Okay. Different part mana tu? Kalau tanya saya, kalau saya ada limited duit dan saya ada something yang untuk saya consider, saya akan pilih dekat customer service dulu. Oh, be different on customer service. Sebab dia takkan ada cost kat kita. Kita tak perlu nak spend bayar designer buat logo, tak perlu nak spend buat FB Betul. dan sebagainya itu. Betul. Kita control apa yang kita ada Ha-ha. dan kita improve kita punya customer service. Itu yang kat Thailand banyak awet-awet tu. Betul. Betul. Contohnya Betul macam lah, betul lah kan? contohnya macam bang Sodok dekat TikTok. Bang ni bang, abang Sodok semua bang. And then ada certain kedai tu, kedai nasi lemak yang akak tu cantik. And then cara dia apa Layan, reply, dia senyum. And then dia dress up cantik sikit, itu customer service. Okay. So kalau tanya saya how to be different, first yang you boleh control dan sangat cost murah adalah customer service. Oh, yelah. Betul lah. Yes. Itu sangat murah dan mungkin zero cost kot saya rasa. Improve cara kita cakap. Mungkin ada SOP yang kita SOP, tanya orang tu, kita grade orang macam mana. Ini adalah apa yang dibuat oleh Uniqlo. Oh, dia apa? Okay, Uniqlo apa? Okay, kalau awak masuk Uniqlo, apa dia punya staff akan grade awak? Welcome to Uniqlo. Yes, dia creating customer experience. Welcome. Betul. Walaupun staff dia tak tengok kita pun. Tapi kita dengar benda tu. So, ambil model daripada bisnes besar, kita implement dekat bisnes kecil kita. Okay. Tapi betul lah, customer service tu betul tak kena modal. Kalau advertising, be different kat advertising, Yes. modal. Contoh macam Pak Mat Western lah. Saya suka bagi Betul. contoh. Dia advertising memang be different dengan kita. Tapi kena bayar artis, kena bayar production. Duit. Kalau Betul. servis, kita sendiri. Kalau anda kata kita buat perniagaan kita sendiri, the own business, kita run, kita just improve cara kita melayani orang sajalah. Dari segi Yes. bahasa. Oh, itu Betul. Memang Satu lagi angle contoh yang saya rasa boleh relate dengan semua orang lah. Saya rasa zaman sekarang ni zaman viral tentang kek tapak kuda. kek tapak kuda. Saya rasa mungkin Adib pun perasan kot dekat TikTok tu yang ada kan. Perasan. Dan ramai seller sebenarnya. Okay. Terlalu ramai seller dekat market sekarang jual kek tapak kuda. Tetapi kenapa kek tapak kuda Ustaz menjadi pilihan dan menjadi sangat-sangat famous dan sebagainya? Okay. Kalau saya tanya awak rasa kenapa? Adakah dia menang dekat sedap saja? To be honest, rasa sama. Rasa semua sama. Kalau tanya saya be different, saya pun tak pasti apa different dia. Okey. Cara dia buat adalah bila dia buat content atau dia buat live, dia banyak menyebut zikir-zikir. Itu yang membuatkan dia different from other seller yang lain. Audien dia adalah orang-orang yang mungkin agamawan ataupun yang mungkin audien dia macam tu lah kot. Yes, dia orang tahu audience. Bagi saya orang tua lah. Dia tahu audience dia adalah kebanyakan orang Malaysia ni Muslim, Betul. majority. Dan second, dia tahu yang bila memasak ada unsur-unsur zikir, orang akan value benda tu. Job. Yes. Bukan kalau kita menggunakan elemen macam tu macam menunggang agama kan? Kalau ustaz tu hari-hari buat macam tu, itu apa yang dia practice. Dan itu adalah apa purpose and mission dia. Betul lah, kita tak boleh nak adjust macam tu kan. Betul. Betul. Dan saya rasa untuk konsisten dan istiqamah macam ustaz tu buat, saya rasa 3 bulan maksimum. Kalau dia rasa tu letih, dia tak buat langsung dah benda tu. Tapi saya tahu mungkin peribadi dia adalah hanya macam tu. Macam tu. Dia buat live content pun macam tu. Walaupun ramai seller kek tapak kuda, and now number one still lagi dia. Ustaz tu punya. Betul. So itu pun tak perlukan kos. Betul. So dia posisikan dia punya branding tu, dia be different dengan dia buat benda tu. Yes, orang lain cuba buat juga. Masya Allah, subhanallah, ni ustaz ni sendiri tapi tak sampai. Sebab kau dah tiru orang lain dah sebenarnya. Betul. Dan saya rasa, tak tahu, mungkin saya tak kenal dia personally. Okay. Tapi saya rasa dia adalah seorang pelajar agama juga. Dia pun praktis juga. Saya rasa mungkin dia purpose and mission dia nak sebarkan dakwah juga. Betul. Saya rasa lah. Betul. Dia ada mission tu, and then it translate kepada dia punya content. Okay. It translate to dia punya produk. Sebab tu saya bagi tahu kena ada purpose and mission. Bukanlah saya suruh korang buat content. Masya Allah, ni ustaz buat sendiri ni. Subhanallah, ini dua sudu ustaz letak ni. Janganlah azan kat situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Tapi kalau korang buat benda tu naturally, hari-hari korang buat praktis, korang nak buat content, buatlah. Okay. Betul. So kalau be different from customer service. Jadi kalau korang nak buat, tolonglah kat customer service je. Tak perlu nak run advertise yang gila-gila. Kalau ini kalau nak kata kita ada masalah kewangan, aku tak ada duit banyak lah. So better kat bahagian servis lah. Betul. Kalau Low cost. So kalau selain Uniqlo, ada tak rujukan ataupun contoh yang lain selain Uniqlo?
Okay, satu lagi saya suka sentuh tentang Zeus Coffee. Okay. Okay, Zeus Coffee kenapa dia boleh penetrate market dengan sangat cepat? Betul. Zaman tu orang suka kopi yang fancy. Okay. Caramel macchiato upside Upside down, down. pop, benda macam tu lah. Benda macam tu lah. Dekat market dah banyak benda tu. And then dalam masa yang sama, dia enter the market dengan apa tagline dia? Alah, lupa lah. It's a necessity, not a luxury. Ah. Dia masuk market dengan point tu. Sebab Okay. dia nak target orang yang memang consume untuk necessity setiap pagi. So yes, contoh dalam market Malaysia orang minum kopi atas banyak sebab. Betul. Nak lepak hujung Lepak, minggu dengan betul. kawan, nak Stress. buat story, stress Nak, sebagainya. nak lobby project. Betul. So saya bagi gambaran dekat market ramai orang minum kopi tapi atas beberapa capacity. Zeus enter the market, dia masuk dekat segmen orang yang memang minum kopi nak pergi kerja hari-hari. So dia tak tagline dia is a necessity, not luxury. Betul. So dia masuk kat segmen tu saja sebab dia tahu orang yang minum kopi pagi ni setiap hari dia akan consume. Betul. Customer repetition akan berlaku. So dia enter the market differently Differently, betul. dengan tagline dia macam tu and translate dalam dia punya nama menu kopi dia. Salah satu nama menu kopi dia adalah CEO Latte. Tak pernah minum lagi. Betul. Yang saya kalau saya pergi Zeus selalu Paris ke Paris aku rasa ada nama Paris tu lah bunyi dia. So CEO Latte. So bila saya adalah target audience dia, orang yang minum kopi setiap hari. Oh, so kalau minum rasa CEO lah ni. So dia dah tahu Audience dia. dia tahu audience, dia dah kenal saya macam mana. Ya, aku pun CEO juga. Betul lah. So saya beli. Dan saya CEO. So dia relate dengan audience yang dia target dalam segmen kecil tu. Walaupun dalam Malaysia ramai orang jual kopi tapi dia penetrate lain sikit. Dan mungkin ini satu kabar yang saya nak bagi tahu. Saya rasa mungkin tahun lepas ataupun 2 tahun lepas kita tengok the image of kopi-kopi lokal. Betul. Kopi artisan yang Betul. cuba buat dekat gerai-gerai, Betul, yang cuba betul. buat buka kemah and dia buat kopi macam tu kan. And then saya pun tak tahu what happened to them now. Okay. Adakah awak nampak lagi Tak ramai? nampak. kan? Betul. So dekat sini apa yang saya boleh overhaul balik lah. Rumuskan semua. Okay, yang saya nampak kopi dia panggil apa, brewer yang saya nampak brewer ni ataupun orang yang buat kopi ni, dia enter the market without tahu market audience kita ni ramai tak orang yang minat kopi artisan. Kan? Faham. Kalau 10 orang kawan awak, berapa ramai yang minat kopi artisan? Tak tahu. Betul. So diorang take a decision, buka kedai, buka cafe, hopefully orang yang datang tu datang. So without buat market research, berapa ramai sebenarnya orang kita minat kopi artisan ni? So dia sangat beza. Dan kenapa kopi Saigon sangat sukses Betul. dalam masa yang sama? Betul. Nak compete dari segi quality kopi, kan ada jawapan yang certain. Betul. Lain orang lain lidah jadi susah nak dapat Betul. jawapan from the taste, susah lah. So jangan menang kat sedap. Untuk kopi Saigon pula kan. Kenapa dia boleh menang dekat market adalah cara dia olah dia punya produk tu sebab dia tahu audience kita ni orang yang suka Melayu. Bukan orang suka Melayu, orang Melayu yang suka manis-manis. So cara dia olahan dekat menu, ingredient dia tu, dia ada implement certain flavour yang suit to Melayu punya taste. Contohnya macam ada yang susu pekat manis. Ada hint and there, ingredient kat situ. So bila dia punya taste tu ada sama dengan taste bud orang Melayu kita, besarlah audience dia. Still coffee, betul. bila olahan tu dia tahu audience, dia olah ingredient tu jadi suit to taste Melayu kita. Beza dengan kopi artisan. Kopi artisan ni dia lebih kepada yang macam premium, grade dia lah, daripada Brazil lah, daripada tu. Mungkin tak sesuai dengan value market orang Melayu kita. So mungkin percentage orang yang suka tu terlalu kecil. Dia ada minat tapi to make a profit tak adalah. Dia sikit lah sebab dah makin kecil kan. Betul. Macam awak cakap lah, janganlah niaga setakat untung 2-3 ribu. So nanti tu lah untung 2-3 ribu tu. So dekat sini kita tengok bukan dia punya produk quality tak, bukan. Dia bukan isu tu. Dia so, quality sedap. Kan? Nak kata packaging cantik. Cantik, quality dia tak dapat nafikan. Betul. From Brazil ada antaranya. Betul, quality bagus. Tapi itulah ujung-ujung kau nak niaga kepada siapa sebenarnya? So sebab tadi saya punya step branding saya, ada step tu tentang knowing your audience. Get to know your audience, get to know your competitors, barulah jadi branding yang lengkap. Of course dia panjang lagi, banyak step lagi, tapi saya rasa 3 tu adalah 3 step yang low cost
dan 3 step yang terus boleh buat. Okay, step- maksudnya tak perlu modal banyak. Kau Betul. implement je tiga step yang tadi kita cerita tu, yang tadi kita Yes. cerita kan. Tadi korang dah tulis jangan nak suruh betul. aku ajar lagi. Kan dah tulis Betul. 3 ni modal tak besar, benda boleh buat sendiri, Betul. semua tak perlu outsource. Orang kata in-house sendiri, orang kata daripada korang punya tindakan pun sebenarnya dah boleh settle benda ni. Betul. Okay. Itu pun dah cantik dah sebenarnya. Buat yang tu dulu, nanti baru fikir tentang benda-benda lain, tentang marketing, tentang sales dan sebagainya lah. Okay. Tapi asasnya kalau insyaAllah bisnes tu dibina dengan cara yang macam tu, dia boleh sustain lebih lama. Walaupun berlaku PKP tak PKP, kalau kita kenal audience kita, orang mesti boleh purchase dengan kita sebab kita tahu behavior dia macam mana. Yes, betul. Certain produk kita mungkin sesuai untuk semua range umur. Betul. Tapi kita kena faham segmen market yang berbeza. Segmen beza. Value dia berbeza-beza. Betul. Itu yang akan jadi kita berbeza sikit daripada kompetitor dekat luar sana. Jadi kalau ibaratnya kalau anda kata 3 elemen ni cukup ini sajalah. Orang kata ini adalah langkah 3 step ni saja. 3 langkah asas. Asas dulu. Betul. Lepas tu nanti baru kita dah korang dah dapat korang punya audience, korang dah tahu apa korang punya value ataupun dia punya matlamat. Kita berniaga untuk apa? Seiring dengan waktu, nanti baru kita akan cerita marketing. Baru kita akan cerita business strategy macam mana. Baru kita macam nak pergi how to be global. Betul. So saya recap balik. 3 asas branding yang kena buat untuk peniaga kecil. Yang pertama adalah know your mission and purpose buat bisnes ni. Second tadi adalah get to know your audience. Berapa besar, berapa ramai segmen market tadi tu. Okay. And then yang ketiga adalah get to know your competitor. Yang solvekan problem sama macam kita. So lengkapkan ni dulu. Benda ni kalau kita sit down kerja buat dalam 3-4 jam boleh dapat. Oh, boleh dapat sekejap Betul. Tapi go through sangat detail lah. Detail betul. Detail lah. Detail tu macam contohnya lah kalau nak buat perniaga ni macam bawa kereta, okay kita surround kat 5 km tu gerai apa yang ada, kedai apa yang ada tu. Betul. Dan dia minimum cost. Dan ramai company yang skip 3 ni, diorang go through kepada benda-benda yang lain tau. Contohnya, diorang terus jump kepada branding visual. Diorang go kepada logo. Terus pergi ke logo. Diorang pergi kepada logo, lagu, kepada advertising dan sebagainya. Without knowing audience. So bila buat benda tu without knowing audience, dia target dia merata. Bercelaru lah. Bercelaru lah. Ibaratnya kalau tembak tu tembak mana-mana. Tak kena Betul. So ramai company kita, usahawan kecil especially, diorang jump into terus nak buat visual macam mana. Poster, banner, logo kita buat logo. Hari ni kita meeting buat logo. Hari ni kita buat banner, campaign marketing terus. Betul. Saya berani cakap benda ni sebab dulu masa saya buat company lama, saya banyak attend klien yang ada masalah nak buat branding, dia nak buat logo. Cantik macam mana logo saya pun, seminimalis macam mana sekalipun, kalau tak tepat dengan audience, 2-3 tahun lingkup company tu. So saya tak nak kita punya usahawan kecil kita lalui proses yang sama. Yang lingkup. So elakkan benda tu dulu. Jangan fikir logo dulu, jangan fikir packaging dulu. Fikir kita nak jual kat siapa, segmen mana dulu. Lepas tu baru akan ada jawapan kita nak buat packaging macam mana. Okay. Yes. Sebab dia macam ni tau. Kalau saya rumuskan secara pendek dia, kalau kita tahu audien kita macam mana, packaging tu kita tahu nak rupa. Contoh, let's say katakan kita punya audien adalah orang yang minum kopi tapi selera kampung. Betul. So secara tak langsung packaging tu adalah elemen-elemen kampung. Ada satu example case tadi, kedai kopi tu nama dia Kopi Pokok. Kopi pokok. So dia punya gerai dia really humble coffee kat bawah pokok. Ada macam kursi kayu-kayu, paku-paku yang really humble. Macam kampung. Sebab dekat Shah Alam tu really sophisticated lah. Really urban lah orang kata kan. Tapi dia create something yang macam tu sebab orang Shah Alam rindu nak balik kampung. Betul. Nak minum kopi kampung. So dekat tempat dia tu tak adalah kopinya artisan kau. Tapi dia still making money sebab dia tahu audience dia adalah orang nak balik kampung, nak rasa feeling kampung. Nak vibe tu, rindu the vibe. Yes. Okay. Dia know their audience. So jadi nanti macam saya duduk sini memang secara peribadi memang dapat betul lah. Saya rasa macam badak aku macam nak niaga hari ni, nak niaga. Terus terfikir lah. Aduh, aku nak buat apa cari audien aku. Tadi itulah betul. Daripada audien tu rasa kalau kita tahu kita nak niaga macam mana, semua akan terikut dari segi packaging, dari segi logo, dari segi how to make profit tu semua akan nampak lebih clear sebenarnya. Betul lah kalau saya macam kalau aku nak niaga kopi kampung, packaging aku kenalah macam kampung. Lepas tu target audien aku mestilah orang-orang yang sibuk dekat bandar,
Dia mestilah Yes. student-student yang mungkin dah lama tak balik kampung, yang yelah student UiTM contoh kan, budak-budak belajar dekat Shah Alam, dia orang tak balik kampung, jadi aku kena buat kampung. Saya suka tahu kopi pokok tu. Dia punya signboard pun macam tulisan jauhi kampung. Guna handbrush yang biasa tu. So really kampung macam dulu-dulu. So branding tu inilah cerita dia. Maksudnya Inilah branding. give the impact kat dalam otak dengan hati tu boleh rasakan benda tu. Yeah, so orang datang tu orang rasa feel tu. So branding bukanlah kena spend berpuluh-puluh ribu buat advertising sebagainya. Itu salah satu saja. Salah satu saja. Tapi if you get the key how to make people feel about your product, service or your company, itulah branding at lower cost. Mantap. Yes. Bukan senang tau. Kalau nak dapatkan knowledge ni selalu berapa lama ni dapatkan idea ni? Okay. Bukan idea. Ni knowledge ni yang ada ni yang sangat value. Kalau value ni, kalau tanya saya peribadi, knowledge yang dikongsi ni value dia billion lah. Betul. Sebab memang betul. From ilmu ni korang can make profit billion tau. Yes. Billion. Basically apa yang saya ceritakan hari ini sample case study, step dan sebagainya adalah cara saya consult company yang memang nak go IPO dan bursa saham. Tapi saya bagi contoh kepada local SME supaya local SME boleh buat. So big company pun saya consult macam tu. So korang ambillah ilmu tu dan apply. Dan yang bestnya 3 step tu dia tak ada cost besar pun. Itu yang best lah. Kan tak ada kena saya okay, you kena hire influencer, micro influencer, macro influencer, nano semua tu semua duit. So benda ni boleh buat. Saya simplifykan benda ni. Dalam branding, perkara pertama kena tahu tentang why, which is our mission and purpose tadi. Second tentang who, our target audience, and then ketiga baru tentang how, which is our competitor. So why, who, how. Oh, okay. Betul. Baru datang what. So what dalam selebih tu lebih kompleks lah. So what tu bahasa asalnya mudahnya advertising lah. Advertising. Logo, branding, kita punya color palette semua tu lah. Dia akan jadi what pula. Okay. So get to know 3 fundamental, InsyaAllah you guys boleh sukses. Dan of course you guys boleh mencapai mission and purpose korang. Betul. Saya rasa macam otak ni panas. Alamak, macam mana ni? Jadi itulah. Jadi kalau ikutkan Cik Azim ni sebenarnya siapa? Saya. Okay. Saya kenalkan diri saya. Saya Azim Idris. Azim Idris adalah seorang yang suka memberi manfaat kepada orang lain. Tapi tahun ni saya create karakter Azim Warna, nama brand saya. Orang yang memberi manfaat dalam kategori branding dan juga kreatif. Itulah kepakaran saya. Itu apa yang saya practice as career. So Azim Warna tu adalah orang yang suka memberi manfaat dari segi branding dan juga kreatif. Okay. Jadi Cik Azim ni lebih kepada membantu mereka yang nak buat branding, consultant, business strategy, semua benda-benda tu lah, marketing tu bla bla and so on macam tu. Betul? Yes, betul. Contoh company yang lebih kurang yang nak pergi bursa saham, yang nak buka 150 outlet, yang nak ada 500 outlet lepas ni, ada klinik dental yang ke arah 20 outlet. So saya ada orang di belakang mereka sebagai brand manager. Penggerak catur. Betul. Dia gerak. Mungkin orang kena nama brand tu, tapi di belakang tabirnya ada beberapa orang yang lain, termasuklah saya, untuk menggerakkan brand tu untuk menyusun strategi part. Ni kalau tak keberatan lah. Kalau tak keberatan boleh tak share antara nama-nama brand yang orang kata agak familiar kalau disebut, ada kenal-kenal. Ada tak? Okay, antara brand yang saya work along sekarang adalah satu Beyond. So kami menuju ke bursa saham dalam masa 2 tahun ni, 2025. Dalam masa yang sama, di dalam Beyond ada company HR apps. So dekat situ kami ada 75,000 orang pengguna apps, user aktif dalam apps tu sendiri. Okay. Apps apa? My Syarikat. Okay, so My Syarikat function dia? Function dia adalah untuk menguruskan sistem HR. Okay, so kalau so dah nak tahu kena hubung dengan Cik Azim ni. Betul. So antara brand yang lain adalah Mr. Absorber. Okay. So Mr. Absorber adalah company suspension creator yang kami local brand. Okay. So dalam market level kita orang berada di nombor 3 sekarang. So nombor 1 dengan 2 tu adalah orang yang mungkin market global lah. Brand global. So our local market, orang Malaysia kita, orang Melayu kita, kami menuju ke arah 150 outlet. Mantap. Nanti Mr. Absorber kena duduk sini. Yeah. Kena cerita macam mana. So, dia muda lagi owner dia? Betul. Muda lagi. Mantap. Guys, gila guys. Dan kalau ikutkan saya tu Absorber, sorry kalau saya potong, Absorber ni bagi saya automotif ni memang kita tak ada lah bagi saya. Kita tak ada local brand yang cukup strong.
kita memang didominasi oleh pemain luar. Tapi bila ada local brand duduk di top 5, dalam kurungan tu, betul. power lah. Dan Power. untuk konsep brand tu saya tak sentuh bab ads. Saya tak sentuh bab nak bayar ads mahal, FB ads, tak ada. Saya sentuh bahagian strategi branding dan menjadikan diorang berbeza daripada apa yang ada kat market sekarang. Mantap. Ni kalau yang jual nasi lemak, korang boleh letak nasi lemak korang, hantar kat Cik Azim. Cik Azim, saya nak ada nasi lemak. Nasi lemak korang boleh ada di atas Paris, Menara Paris. Yes. Wey, Betul. mantap. Okay, Mr. Osover lain lagi? Ada few lagi tapi yang tu dia currently on progress. On progress, Yang tu okay. agak PNC juga. Tapi apa yang mungkin korang well known, mungkin pernah dengar, pernah nampak kat luar sana, ada dua brand tu lah. Apa? Oh, dua brand tu lah yang Yes. agak besar-besar. Betul. Betul. Saya memang kenal. Kalau disebut tu memang kenal lah. Kenal lah. Owner tak kenal tapi kenal lah sebab memang orang kata nampak lah dia punya perkembangan tu nampak. Alamak. So saya rasa itu je. Cik Azim, saya rasa perkongsian insyaAllah nanti ada lebih detail lagi. Jadi kalau nak berhubung dengan Cik Azim macam mana? Ni mungkin ada, alamak aku rasa macam nak cari lagi lah. Kat mana boleh cari tu kat mana ni? Okay, saya ada bina satu platform dinamakan Warna Learn. So you guys boleh pergi TikTok kita orang sekarang, Warna Learn. Dekat situ tim saya ajar macam-macam tentang digital skill. Contohnya, kalau kita nak buat konten ni, nak editing guna handphone macam mana? Nak ambil gambar macam mana? Nak ambil angle macam mana? Dalam tu ada banyak knowledge kita orang buat yang korang boleh dapat knowledge for free. Okay. Content creator yang professional, dalam tu kita orang bagi value untuk percuma saja. Wah. So search kita orang Warna Learn di TikTok. Mantap. So kalau itu platform yang Warna lah. Kalau nak berhubung personal, manalah tahu ni ada gadis-gadis yang tengok. Dah kahwin belum Cik Azim? Belum lagi, masih bujang lagi. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. So kalau nak berhubung saya, boleh follow saya kat Instagram, Okay. Azim Idris. Azim Idris. Itu Instagram. Yang lain platform lain YouTube ke? Alain tak ada, TikTok? saya privacy. Weh. Cukup untuk Instagram saya, insyaAllah. Bayangkan dia cuma ada Instagram je tapi banyak pemain-pemain besar industri semua cari beliau. Betul. Wais. Betul. Alright. Bila saya tahu 3 yang asas tadi tu, insyaAllah saya boleh buat bisnes yang betul. Betul lah kan. Orang ingat kalau nak bisnes, kau kena ada TikTok, kau kena ada YouTube 100,000 subscriber. Betul. Kau ada macam-macam orang kata tools yang digunakan. Tapi kalau kita ada pegang pada asas yang 3 tadi, cuma ada satu Instagram saja. Tapi banyak industri cari untuk bersifu. Weh, Betul, bersifu. Okay, so so rasa itu je untuk hari ini perkongsian daripada kita cari solusi. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan share, dan paling penting subscribe YouTube channel kita cari solusi. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Mantap. Kita cari solusi.